Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Ustaz Muhyiddin daripada Labat Travel and Tours. Insya-Allah saya akan kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan perkara-perkara berkaitan ibadah umrah. Semoga ia menjadi panduan untuk tuan-tuan puan-puan menunaikan ibadah umrah dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua umrah yang mabrurah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi, beruntungnya kita apabila kita menjadi tetamu Allah. Baik, tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam perkara-perkara kita menunaikan ibadah umrah ni, kita tahu ada perkara yang rukun dan juga perkara yang wajib, ya. Perkara yang rukun, yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul dan yang kelima tertib. Ya, manakala segi wajib haji, wajib umrah ada dua. Yang pertama ialah niat di miqat dan yang kedua ialah menjaga pantang larang ihram. Jadi kali ini saya nak bincangkan dengan tuan-tuan puan-puan pantang larang ihram yang perlu kita jaga, yang perlu kita sentiasa berhati-hati agar kita dapat menyempurnakan ibadah umrah dengan sempurna. Baik, tuan-tuan puan-puan, falsafah di sebalik pantang larang ihram ini ialah untuk kita menjadi orang yang prihatin, orang yang sentiasa berwaspada terhadap perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermujahadah, kita berusaha untuk melawan hawa nafsu kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan, ya. Jadi perkara-perkara yang dilarang ini asalnya sebelum kita berniat ihram kita boleh lakukan, tetapi bila kita berniat ihram maka kita tak boleh lakukan. Itu sebenarnya adalah satu proses untuk mendidik jiwa kita, untuk mentarbiah diri kita, untuk melatih diri kita agar sentiasa berwaspada dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita lihat dalam tuntunan agama ni ada perkara-perkara yang mesti kita lakukan, yang dikatakan al-wajibat, ya. Wajibat, perkara-perkara yang mesti kita laksanakan. Ada perkara-perkara yang manhiyat. Manhiyat inilah perkara yang ditegah, perkara yang dilarang, yang diharamkan untuk kita melakukannya. Jadi dalam ibadah umrah ini ada satu konsep untuk melatih diri kita, iaitu dengan pantang larang ihram. Rentetan daripada kita berniat ihram ada 13 perkara yang perlu kita jaga, kita kawal diri kita untuk sementara waktu saja. Kita tak boleh nak melakukan. Baik, tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berniat ihram dengan ia nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala, saja aku menaikkan ibadah umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Subhanahu wa taala, maka secara automatik kita terikat dengan 13 perkara yang tak boleh kita laksanakan. Baik, saya kongsikan tuan-tuan puan-puan. Pantang larang ini kita boleh bagikan kepada 5 kategori. Kategori yang pertama ialah pada sudut pakaian. Yang kedua ialah pada sudut berwangi-wangian. Yang ketiga ialah pada sudut kecantikan. Yang keempat berkaitan dengan alam sekitar. Dan yang kelima ialah berkaitan dengan hubungan jantina antara lelaki dan perempuan. Saya ulang sekali lagi, pantang larang ihram yang 13 ini saya bagikan kepada 5 kategori. Yang pertama sudut pakaian, yang kedua segi sudut wangi-wangian, yang ketiga segi kecantikan, yang keempat alam sekitar, dan yang kelima ialah hubungan jantina. Baik, pakaian. Baik, pakaian ni bagi lelaki, ya. Pakaian lelaki tidak boleh memakai pakaian bersarung atau berjahit dan bercantum, ya. Jadi pakaian yang berjahit dan bercantum, ya. Jadi kalau pakaian yang berjahit tepi itu diharuskan, yang pertama. Yang kedua, segi pakaian juga, lelaki tidak dibenarkan untuk menutup sebahagian daripada kepalanya. Nak pakai kopiah ni songkok apa, ataupun nak tutup guna tuala, nak tutup koran, maka tak boleh, ya. Itu dilarang. Yang ketiga ialah menutup muka bagi wanita. Pantang larang yang ketiga sudut pakaian ialah bagi perempuan tak boleh menutup muka. Jadi kalau pakai niqab tu kenalah buka, ya. Kemudian yang keempat ialah untuk lelaki dan perempuan ini tak boleh memakai sarung tangan, ya. Ialah terkadang musim sejuk, masjid kebiasaan kita pakai sarung tangan, maka
ketika kita berihram tak boleh memakai pakaian, tak boleh memakai sarung tangan. Itu segi pakaian ada 4. Yang pertama, lelaki tak boleh memakai pakaian yang bersarung atau berjahit, ya. Kemudian yang kedua, lelaki tak boleh nak tutup kepala ataupun sebahagian dia. Kemudian perempuan tak boleh nak tutup muka. Dan yang keempat, ya, lelaki dan perempuan tak boleh pakai sarung tangan. Baik. Yang kedua ialah berwangi-wangian. Maka lelaki dan perempuan dia tak boleh pakai apa-apa jenis wangi-wangian pada badan dan juga pakaian ketika berihram, ya. Tetapi kalau sebelum itu dibolehkan. Contoh sebelum kita pakai kain ihram, sebelum kita berniat kain ihram, maka disunatkan kita memakai wangi-wangian pada tubuh badan, ya, bukan pada pakaian. Sebab kalau kita pakai wangian itu di kain ihram, ya, ataupun di pakaian yang kita pakai bagi perempuan, tiba-tiba masa kita nak ihram kita tanggalkan dan kita pakai semula, maka kita dah pakai kain ihram dan pakaian ihram itu sudah ada wangi-wangian, maka kita dianggap sebagai memakai wangian, ya. Kemudian yang keenam, ya, kalau yang tadi yang kelima lah, ya, yang berkaitan wangian. Yang pertama tadi tak boleh pakai wangi. Yang kedua ialah memakai minyak di kepala, pada janggut, ya, ataupun pada bulu muka, ataupun pada yang ada pada tubuh badan kita bagi lelaki dan wanita, ya. Kalau lelaki biasa pakai minyak rambut, yang masa tu tak boleh. Jadi itu segi wangi-wangian. Kemudian berkaitan dengan kecantikan dan pantang larang yang ketujuh ialah menanggalkan rambut atau bulu daripada mana-mana anggota badan, lelaki dan juga perempuan lah sama. Ya, bila kita nak ihram kita tak boleh nak cabut rambut, ya, tak boleh nak cabut mana-mana bulu yang ada pada tubuh badan kita, ya, sengaja ataupun tak sengaja, ya. Tetapi kalaulah sengaja itu bukan disebabkan perbuatan kita, beza, ya. Tak sengaja dengan perbuatan kita, contoh kita menggaruk kepala tiba-tiba rambut gugur, itu dikira melanggar juga pantang larang kerana tercabut itu dengan perbuatan kita. Tapi kalaulah tercabutnya bulu itu bukan sebab perbuatan kita, contohlah kita mandi, kita alirkan air je, ya, ke atas tubuh badan kita, tiba-tiba tengok ke lantai, Allah, ada rambut gugur. Jadi gugur rambut itu bukan sebab perbuatan kita menggaru, perbuatan kita mencabut, tapi sebab aliran air yang biasa saja, maka itu tidak dianggap sebagai melanggar pantang larang ihram, ya. Kemudian yang ke-8, ya, kita tidak boleh memotong kuku, mengerat ataupun memotong kuku. Dengan apa jualah? Anda kata potong kuku itu dengan ketik kuku, ataupun kita menggunakan gunting, ataupun guna gigi kita. Kadang kita gatalkan tangan kita, kita gigit kuku kita tu kan sampailah terpotong, maka melanggarlah pantang larang ihram. Kalau gigit kulit yang dah mati tu, kalau gigit kulit tak apa, sebab itu tidak dianggap sebagai memotong kuku. Kemudian yang ke-9, yang ke-10, ini termasuk dalam alam sekitar. Yang ke-9 ialah memotong atau menebang, mengerat, mematahkan, mencabut atau membinasakan pokok-pokok di tanah haram. Kita berada di tanah haram, Mekah tu, kita potong pokok, kita putuskan, yang itu tak boleh, ya. Ataupun memburu, menembak, menangkap, mengurung atau membinasakan binatang buruan darat yang halal dimakan sama ada di tanah haram ataupun di tanah halal. Kita masih lagi berihram, ya. Lepas tu kita pula memburu binatang, ya. Kalau di Mekah tu kan di dataran tu banyak burung merpati, tiba-tiba kita ambil, kita sembelih, ya, maka kita telah melanggar pantang larang ihram dalam bab alam sekitar, ya. Dan yang terakhir sekali yang berkaitan dengan hubungan jantina, ada 3 perkara. Yang pertama, melakukan pendahuluan persetubuhan ataupun muqaddimah jima', sama ada hugging ke ataupun bercium-ciuman, bercumbu-cumbuan, yang itu dilarang ketika nak ihram. Yang kedua, melakukan persetubuhan, berjima', lelaki dan perempuan lah, sama saja pun tak boleh. Dan yang ke-13 ialah berkahwin ataupun mengkahwinkan atau menerima wakil kahwin, ya, bagi lelaki dan perempuan. Kita masih lagi berihram, tiba-tiba kita mengkahwinkan orang lain, wali lah tu kan, ataupun dia sendiri berkahwin, wanita berkahwin, ataupun lelaki tu menerima perkahwinan, ataupun dia bagi pihak orang lain. Jadi semua urusan berkaitan perkahwinan ni
tak boleh, dan itu dianggap sebagai pantang larang ihram. Habis dah 13 perkara yang perlu kita jaga apabila kita dalam keadaan ihram. Baik tuan-tuan puan-puan, kalaulah kita melakukan perkara-perkara tersebut, apa implikasinya? Implikasinya ialah kita kena bayar dam lah. Jadi saya akan bincangkan sedikit apakah dam yang dikenakan ke atas kita. Baik, yang pertama sekali, kesalahan tidak berihram di miqat. Ini di antara wajib umrah ya. Bila wajib umrah, kita berniat ihram, tiba-tiba kita tak dapat berihram di miqat, sama ada terlupa ataupun memang tak boleh, ada sebab-sebab tertentu, maka damnya ialah dengan kita menyembelih seekor kambing ya. Sekiranya tidak mampu, kita akan berpuasa 10 hari, 3 hari ketika di Mekah, 7 hari apabila kita pulang ke tanah air kita. Itu kesalahan jika kita tidak berniat di miqat ya. Yang kedua, tertahan atau terkandas tidak dapat masuk ke Mekah setelah berniat ihram. Kita dah niat ihram lah, tetapi tiba-tiba tak boleh masuk ke Mekah dengan apa je sebab ya. Contohnya sampai ke immigration di Jeddah tu, kita dah niat di Qana Manazil, sampai ke Jeddah tu ada masalah berkaitan dengan pasport, kita terpaksa patah balik ya. Jadi maka kita terpaksa membatalkan ihram kita dengan kita membayar dam. Iaitu apa damnya? Iaitu menyembelih seekor kambing dan kita bercukur untuk kita melepaskan ikatan ihram tadi. Kemudian kalaulah melakukan persetubuhan ketika dalam ihram, ini kesalahan yang besar tuan-tuan puan-puan ya. Jadi bila walaupun di patahan ihram, kesannya ialah yang pertama, umrahnya terbatal, kena buat semula, dan yang kedua kena bayar dam. Apa dam dia? Dam ialah menyembelih seekor unta. Tuan-tuan puan-puan, seekor unta, bukan kambing ya. Bila melakukan persetubuhan, kena sembelih seekor unta. Unta dia harganya memang boleh tahan lah ya, antara 4,000 ke 5,000 rial. Itu harganya di sana. Dan kalaulah tak ada duit, tak mampu nak menyembelih 7 ekor seekor unta ni, maka boleh menyembelih 7 ekor kambing. Gantilah. Seekor unta tak mampu, 7 ekor kambing. Kalau seekor kambing ni dalam 500 rial, jadi 7 kali 5, 3,500 rial juga kosnya. Kalau tak mampu juga, boleh membeli makanan dengan nilai harga unta dan disediakan kepada fakir miskin. Situasinya tak ada kambing, tak ada unta, duit ada, maka kita boleh beli makanan dengan harga senilai seekor unta ataupun 7 ekor kambing dan disedekahkan kepada fakir miskin ya. Bila tidak mampu juga, sekiranya tak mampu, duit tak ada ya, maka bolehlah berpuasa beberapa hari mengikut bilangan cupak makanan yang boleh dibeli dengan seekor unta. Allah Rabbi, berat juga tu kan ya. Kalau 5,000 rial makanan tu, satu cupak dalam 5 rial, boleh tahan berapa hari tu nak puasa? Dekat beribu hari jugalah untuk berpuasa. Jadi tuan-tuan puan-puan, itu dam bagi orang yang melakukan persetubuhan ketika dalam ihram ya. Mudah je nak tak di sini, tahanlah sedikit kan. Takkan tak boleh untuk beberapa hari ketika dalam ihram. Baik, kemudian kesalahan kerana memotong atau mencabut bulu pada mana-mana bahagian tubuh, ataupun memakai minyak pada rambut, janggut atau pemisai, atau memakai pakaian yang bersarung ataupun berjahit bagi lelaki, ataupun memakai bau-bauan, ataupun memotong kuku, ataupun menutup muka bagi perempuan. Jadi damnya apa? Damnya ialah diberi pilihan, sama ada menyembelih seekor kambing dan disediakan kepada fakir miskin, atau bersedekah 2 cupak makanan kepada 6 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Dia 3 pilihan ni lah. 3 perkara ni boleh pilih mana satu tak nak buat. Pemberatnya sama. Tapi kalau yang sebelum ni, dam itu kena ikut urutan. Yang ni damnya ialah diberi pilihan. Namanya dam takhir dan takdir. Ditetapkan kadarnya dan kita diberi pilihan. Ikut kita lah mana yang kita rasa nak buat. Dua-dua sama saja. Nak sembelih kambing pun boleh. Nak bersedekah kepada fakir miskin, 6 orang fakir miskin, seorang fakir miskin 2 cupak pun boleh, ataupun nak berpuasa selama 3 hari ya. Kemudian kesalahan yang berkaitan dengan alam sekitar, contohnya kita memburu binatang darat yang boleh dimakan atau mengusirnya, ataupun kita memotong pokok, menebang pokok, menjambat pokok di tanah haram yang itu sendiri, maka
Damnya ialah menyembelih seekor kambing yang sama nilainya dengan binatang yang diburu atau pokok yang ditebang, atau membeli makanan dengan nilai harga binatang yang patut disembelih dan disediakan kepada fakir miskin, atau berpuasa mengikut bilangan hari yang dikira mengikut jumlah bilangan cupak bahan makanan yang dapat dibeli dengan nilai harga binatang yang patut disembelih itu. Jadi sini pun sama juga kita diberi pilihan, sama saja pemberatnya, sama ada nak menyembelih kambing ataupun kita nilaikan kambing tersebut, ya, dan kita sediakan kepada fakir miskin, ya. Jadi itulah panduan kepada kita untuk kita melakukan ataupun nak kita membayar dam atas kesilapan ataupun kecuaian kita sehingga kita melanggar pantang larang ihram. Yang ini kena buat juga walaupun dia tidak menjejaskan kepada hukum sahnya ibadah umrah, tetapi ia merupakan suatu tanggungan yang akan tertanggung hinggalah kita meninggal dunia, hinggalah di akhirat nanti sekiranya kita tidak sempurnakan bayaran dam, ya. Jadi kadang kita melakukan perkara-perkara ini pantang larang, kita dah terlanggar, kita balik je, memang umrahnya sah. Tapi kewajipan kerja ini tetap menjadi tanggungjawab kita untuk menunaikan, dan ia termasuk dalam tuntutan syarak yang tidak terlepas daripada tanggungan kita. Mudah-mudahan kita berhati-hati, kita serius dalam pantang larang ihram ini, dan kita sempurnakan ibadah umrah kita dengan terbaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.